Rabbi yasir. Sambung semalam lagi. Kita sudah baca dah hadis tu. Tengok makna dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, al-kabair al-isyraku billah, dosa-dosa besar itu yaitu al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, wa uququl walidain, dan derhaka kepada dua ibu bapa, au qal, atau baginda bersabda, al-yaminul ghamus, syakka Syu'bah, Syu'bah syak, yani uququl walidain ataupun al-yaminul ghamus. Wa qala Mu'adz, haddatsana Syu'bah, yani tadi Muhammad bin Ja'far yang meriwayatkan daripada Syu'bah ini, Mu'adz pula anak murid kepada Syu'bah. Dia kata haddatsana Syu'bah, dalam riwayat dia ni qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair al-isyraku billah wal yaminul ghamus, yakni tanpa syak pada al-yaminul ghamus itu. Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far tadi, syaknya pada uququl walidain ataupun Nabi SAW bersabda al-yaminul ghamus. Situ syak. Dalam riwayat Mu'adz daripada Syu'bah ni tidak ada syak di situ. Lepas pada yaminul ghamus tu uququl walidain au qala, ataupun baginda bersabda wa qatlun nafs. Ini uququl walidain ini syak perawinya sama ada uququl walidain ataupun qatlun nafs, yang ini mengikut riwayat Mu'adz daripada Syu'bah. Hak tadi syak tu antara uququl walidain dengan yaminul ghamus. Hak ni yaminul ghamus tu tidak ada syak di situ. Hak ada syaknya iaitu uququl walidain ataupun baginda bersabda qatlun nafs, bunuh orang. Gitu. Ini hak kemudian ini hak Imam Bukhari kata wa qala Mu'adz, itu termasuk dalam ta'liqat Imam Bukhari. Ta'liqat Imam Bukhari maksudnya riwayat yang tidak dikemukakan dengan penuh, dengan lengkap sanadnya di bawah ni. Kalau ada pun sanad balik atas. Balik atas. Yang ni serupa dengan hak tadi juga. Mu'adz ambil daripada Syu'bah, lepas pada tu serupalah sanadnya. Syu'bah tu ambil daripada Firas, dia ambil daripada Sya'bi dan seterusnya. Serupalah hak atas tu. Cuma hak bawah ni, khilaf ni antara dua orang anak murid Syu'bah ni. Hak ni kata syak, sepatutnya tadilah. Hak ni kata begini. Walau bagaimanapun hak ni disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dengan tidak menyebutkan lengkap sanad dia. Adapun yang pertama, ini Muhammad bin Bashar, dalam riwayat tu hak tu lengkap sanad. Lengkap sanad dia. Itu beza dianya. Beza dia. Cuma dalam isnad yang pertama tu, riwayat daripada isnad yang pertama tu tidak ada ni hak berkenaan dengan bab yang kita baca ni, iaitu berkenaan dengan bunuh orang tu. Hak tu tak ada. Yang adanya adalah melalui riwayat Mu'adz tadi. Itu pun dengan syak, dengan syak, iaitu au qala wa qatlun nafs, ataupun baginda bersabda membunuh orang. Membunuh orang. Syak tu situ. Kemudian di sini disebutkan al-yaminul ghamus. Ghamus.
apa ni, dalam hasyiah kita ni pun dia ada tulis bawah tu, ramus atas wazan fa'ul dengan makna fa'il, yakni yaghmisu sahibaha fil ithm awin nar. Ramus asalnya dia yang menenggelamkan, melemaskan, sumpah yang melemaskan ataupun menenggelamkan. Menenggelamkan kok mana? Jadi dari segi menenggelamkan pelakunya, orang yang bersumpah itu dalam dosa, lemah dalam dosa, ataupun menenggelamkan dalam neraka. Itu maksudnya ramus. Yamin ramus iaitu sumpah palsu yang dengan jelas dia tahu tak betul, dia sumpah juga. Terutamanya Imam Bukhari buat mari di sini. Kalau kita mengikut riwayat Muhammad bin Ja'far, bukan riwayat Muaz, yamin ramus saja ada, qatlun nafs tak ada. Qatlun nafs tak ada. Artinya tidak berapa tepat lah kalau nak kira zahirnya. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari secara musnad itu tidak berapa lengkap, sebab tidak terang berkaitan dengan pembunuhan kalau nak kira. Tetapi Imam Bukhari buat mari dalam sanad Muaz tu ada sebut tu, walau bagaimanapun sebut dengan syak. Apa makna ni? Ini seni tafannun, orang panggil tafannun Imam Bukhari, seni dia nak cerita ke dia yamin ramus tu berat dah tu, ikutlah sumpah apa-apa pun berat, apatah lagi kalau sumpah tu melibatkan seseorang kena bunuh. Tu dia nak pergi situ. Kemuncaknya iaitu yang melibatkan seseorang tu kena bunuh lah, mengakibatkan seseorang tu kena bunuh dengan kita bersumpah palsu. Kalau kita pakai gitu, kedua-dua riwayat tu termasuk. Tak penting dah, hak syak tu tidak penting. Yang pentingnya di sini yamin ramus tu sendiri. Kemuncaknya hak tak molek dia ke mana? Iaitu apabila mengakibatkan seseorang ni kena bunuh kerana sumpah palsu. Dia nak pergi situ. Dia nak pergi situ. Seterusnya riwayat daripada Anas. Hak ni pun Imam Bukhari buat mari dua sanad dia. Haddatsani Ishaq bin Mansur, lepas tu dia mari tahwil sanad itu. Al-Kabair, sekata. Maknanya seterusnya serupa dengan hak kemudian ni lah. Hak dia mari sepenuhnya riwayat itu. Riwayat satu lagi daripada Anas juga, cuma jalan di bawah dia tu daripada orang lain. Daripada orang lain. Bertemu pada Syu'bah juga, supaya riwayat sebelumnya. Dua riwayat ini bertemu pada Syu'bah juga. Sebab Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdus Samad qala haddatsana Syu'bah, situ. Wa haddatsana Amrun qala haddatsana Syu'bah. Dua. Kedua-duanya sampai kepada Syu'bah. Sampai kepada Syu'bah. Tetapi dia nak ceritanya ke dia sini. Imam Bukhari nak cerita. Ada dua sanad. Yang satu Ali, yang kedua nazil. Tu dia nak. Hak melalui riwayat hak mula-mula Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdus Samad, itu makna sanad nazil. Sanad Imam Bukhari hak rendah. Rendah tu sebab apa? Sebab perawi lebih ramai. Tapi dalam riwayat yang kedua qala wa haddatsana Amrun qala haddatsana Syu'bah. Mana seorang aja antara Imam Bukhari dengan Syu'bah tu seorang. Tetapi hak sebelum tu dua orang. Antara Imam Bukhari dengan Syu'bah tu dua orang. Ishaq bin Mansur dan Abdus Samad, dua orang. Hak yang kedua ni seorang. Bermakna sanad yang kedua lebih tinggi. Apa tujuan Imam Bukhari buat mari dua ni? Dah hak kemudian tu serupa dengan hak atas juga. Nak ceritanya kemas lah. Artinya hadis ini ada mutabik dia. Mutabik dia. Orang panggil ada mutabik dia. Lepas tu mutaba'ah di sini, adakah mutaba'ah tammah ataupun mutaba'ah naqisah? Boleh dua lah situ. Jadi kalau kita mengambil kira daripada Ammar itu,
Dia hampir-hampirlah ambil kira hak tu hak asalnya, bukan hak Ishaq bin Mansur tu. Ambil kira hak Amar tu hak asalnya, asasnya. Maka mutaba'ah Abdul Samad itu terhadap Amar ini hampir-hampirlah dengan mutaba'ah tammah. Hampir-hampir dengan mutaba'ah tammah. Ini orang panggil mutabik. Syaratnya mutaba'ah ni orang panggil mutaba'ah lagu mana? Iaitu perawi hak di atas sekali tu, sahabat tu hak tula. Macam di sini Anas bin Malik, hak tak salah gitu Anas bin Malik juga. Anas bin Malik juga. Itu orang panggil mutaba'ah. Tetapi kalau hak di atas tu, perawi hak di atas sekali, sahabat tu lain-lain, itu orang panggil syahid. Orang panggil syahid, bukan mutabik. Itu istilah dia. Perkara yang pertama tu nak cerita sanad nazil, sanad ali. Yang kedua, apa Imam Bukhari buat mari ni ni. Kalau hak lagu ni banyaknya Imam Muslim buat lagu ni banyak. Imam Bukhari jajaran. Jajaran. Tapi bila dia buat mari tu dia ada maksud lah, untuk kita belajar lah. Di antaranya di sini kalau kita perhati dalam riwayat yang kedua, hak Ali tu disebutkan Ani bin Abi Bakrin, daripada anak Abu Bakar, an Anas bin Malik. Tu siapa dia? Ibni Abi Bakrin. Siapa dia? Tidak berapa jelas. Kalau kita tengok dalam riwayat yang pertama, riwayat Ishaq bin Mansur itu, iaitu Ubaidullah bin Abi Bakrin. Jelas nama. Ibnu Abi Bakrin itu siapa namanya? Namanya Ubaidullah bin Abi Bakr. Ubaidullah. Jelas. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, dalam sanad Ali ni, hak bawah ni, haddatsana Amrun ni, Ibnu Abi Bakrin itu dia hanya disebutkan meriwayatkan daripada Anas secara anah, orang panggil an, dengan an. Tapi dalam riwayat yang di atas itu, Ubaidullah bin Abi Bakar annahu sami'a Anasan. Ada sebut sami'a. Mungkin orang kata boleh jadi dia tak ada pun dengan Anas ni, ada orang lain tengah. Boleh jadi. Tetapi dengan adanya sanad yang sebelum ini, jelas menunjukkan dia mentasrihkan dengan sama. Perawi di bawah dia tu mentasrihkan, menjelaskan bahawa dia dengar daripada Anas, bukan ambil ada perantara orang lain. Tidak lagi. Itulah sebabnya Imam Bukhari mengutamakan sanad yang pertama daripada sanad yang kedua, walaupun sanad yang pertama itu orang panggil sanad nazil, rendah. Tetapi ada beberapa perkara yang terang dalam sanad yang pertama, ia tidak terang dalam sanad yang kedua. Yang pertamanya tadilah nama Ibnu Abi Bakr itu siapa? Dalam sanad yang pertama jelas Ubaidullah namanya. Dalam sanad yang kedua tidak berapa terang tu, riwayat secara an-anah, tidak berapa kuat tu kalau nak kira tu. Tetapi dalam riwayat yang pertama dia ada sebut sami'ah, lebih kuat lagi riwayat yang pertama. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang sanad yang lebih rendah dia lebih kuat lagi. Kita tak boleh tengok sesuatu riwayat itu lebih dia kerana kurang bilangan perawi dia semata-mata. Tak boleh tengok. Itu hak Imam Bukhari nak ajar kita ni. Bahkan kita kena tengok lafaz dia tu lagu mana, lebih terang ke tidak, lebih kemah ke tidak. Kalau lebih kemah, walaupun sanad itu rendah nazil, hak tu lebih kuat lagi, perlu diutamakan berbanding dengan sanad yang ali. Ni pengajarannya dari segi ilmu hadis, usul hadis. Sebab itu Imam Bukhari buat mari dua. Dia nak ajar kita ada sesuatu. Lepas tu tidak penting hak selepas tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kedua-duanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza situ. Tak ada dalam mana-mana sanad tu sebut Anas dengar. Sebab tidak penting dah. Sebab Anas itu sahabat, sama ada dia dengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, itu tidak penting. Kedudukannya sama. Hak masalahnya kalau orang bawah. Kalau orang bawah tu. Begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair, yang terbesar di antara dosa besar.
dosa-dosa besar. Yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Yang terbesar itu apa makna yang terbesar? Makna dia tu paling, makna saja kah? Tidak semesti sekumpulan dosa-dosa itu yang dikira yang terbesar. Bukan makna satu saja yang terbesar tu. Hak besar tu pun banyak juga. Yang terbesar daripada dosa-dosa besar tu pun ada beberapa juga. Bukan semestinya satu apabila kita kata yang terbesar tu. Super di sini. Yang terbesar di antara dosa-dosa besar itu ialah al-isyraku billah, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain lah. Wa qatlun nafs. Di sini dalam riwayat ni jelas disebutkan membunuh orang. Wa uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Wa qaulu zur, dan ucapan yang dusta. Au qala wa syahadatuz zur, atau baginda bersabda, ini syak perawi, syahadatuz zur, saksi palsu, yakni memberikan kesaksian yang palsu, ucapan yang palsu ataupun memberikan kesaksian yang palsu. Antara dua itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di antara yang terbesar di antara dosa-dosa besar itu syirik dengan Allah, dan seterusnya serupa dengan hak sebelum pada itu juga, iaitu qatlun nafs. Kita terjemah semalam pun terjemah gitu dah, membunuh orang. Membunuh orang. Orang itu tidak semesti maknanya orang lain. Diri sendiri pun orang juga. Sebab orang membunuh orang. Itu makna qatlun nafs. Ia tidak memberi arti membunuh diri semata-mata. Kalau terjemah lagu tu tidak tepat, tidak merangkumi membunuh diri. Membunuh diri itu termasuk juga salah satu. Kalau kita kata membunuh orang lain, dia akan terkeluar membunuh diri sendiri pula. Hak lebih moleknya kita kata membunuh orang. Membunuh orang. Lepas tu uququl walidain dan qauluz zur, ataupun kata syahadatuz zur, serupa juga dengan hak sebelum ni. Artinya ini termasuk dalam hak kemuncak lah, hak di atas lah, sekali dengan syirik dengan Allah, derhaka kepada dua ibu bapa, artinya besarlah dosa tu. Bahawa dia tu ada dosa-dosa besar lagi, dia ni hak atas. Setara lagi dia kira-kiranya letak tu dengan menyekutukan Allah. Setara. Ini maknanya hak besar-besar belakang lah ni. Ucapan dusta. Kita kata ucapan dusta tu macam mana jadi dosa besar sangat tu? Kalau syahadatuz zur tu ialah tegas sikit, nampak? Memberi kesaksian yang palsu. Tapi kalau bercakap dusta, apakah besar dosa tu sampai gitu? Jawabnya, kalau kita kata qauluz zur itu dengan arti seseorang yang mengucapkan Islam secara palsu, yang mendakwa Islam secara palsu, artinya ni munafik lah. Qauluz zur ini ialah salah satu ciri munafik, yang dia bercakap tak betul. Dan hak dia bercakap tak betul tu hak besar pula, berkait dengan akidah. Orang kamak kau dia tu Islam pasal dia dakwa dia Islam, sebenarnya dia tidak Islam. Yang dimaksudkan hak dosa kemuncak tu besar setara dengan hak tu dia letak sekali dengan menyekutukan Allah tu, maksudnya dosa nifaq. Dosa nifaq. Dan nifaq itu adalah nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Bukan nifaq amali. Kalau nifaq amali ni bercakap biasa ni lah, biasa-biasa ni, benda tu tak ada sebelah mana pun. Kecek buat lolok, kecek pelawak, hak biasa-biasa lah, tidak sampai jadi mudarat besar. Itu pun nifaq juga, tetapi nifaq amali. Orang yang melakukan begitu tidak semestinya dia tu kafir.
boleh jadi dia orang Islam. Tetapi sifat itu, ciri itu tidak sesuai dengan orang Islam. Ciri itu sebenarnya ciri orang munafik. Walau bagaimanapun, hak sebenarnya, dusta sebenarnya ialah nifaq i'tiqadi. Yang ni munafik sebenarnya. Dari segi zahirnya menampakkan sebagai orang Islam, tetapi sebenarnya tidak, kafir. Memang dia tidak percaya pun kepada Islam. Ini hak dikatakan sekali tu. Isyrak tu apa yang kita kata hak ni kalau lagu tu syirik jugalah. Tak mesti. Tak mesti. Hak nak jadi munafik ni tidak semesti syirik. Berapa ramai orang yang tidak syirik pun dia tidak percaya belaka pada mana-mana Tuhan. Etis misalnya. Boleh jadi. Termasuk dalam qauluz zur juga. Mendakwa Tuhan tak ada. Mendakwa agama ni palsu. Agama ni tak ada, karut belaka. Itu pun termasuk qauluz zur. Besar. Sebab tu yang dikatakan besar kesilapan dia tu, dosa tu. Setara ataupun diletakkan sekali dengan yang lain-lain yang besar tu. Sebab ini berkait dengan akidah juga, besar ni. Qauluz zur. Seterusnya riwayat daripada Abu Zabian, dia berkata, saya telah mendengar Usama bin Zaid menceritakan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar kami ke Huraqah, iaitu satu kabilah Juhainah. Fasabbahna alqaum, kami serang mereka pada waktu pagi dan mengalahkan mereka. Qala, Usamah cerita lagi, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar. Semalam kita sudah terjemah dah, dia pun hamak satu orang kafir. Aku dengan seorang ansar. Seorang ansar ini tidak diketahui nama dia, tidak disebut di sini. Tetapi rajulan minhum ada di sini. Kalau dalam kitab kita dia sebut Mirdas bin Amr. Mirdas bin Amr ataupun Mirdas bin Nahik Al-Fazari. Hak ni hak kafir tu. Hak dia hamba. Qala falamma ghashinahu, hak kena bunuh lah. Bila kami dan dia pun kata la ilaha illallah. Qala fakaffa anhu al-ansari, si ansari itu pun berhenti, tak buat apa-apalah terhadap dia. Tetapi aku menikamnya dengan lembingnya sampai mati. Yang ini sampai aku membunuhnya. Yang ini sampai mati lah. Qala falamma qadimna, perawi berkata, ni Usamah kata, bila kami pulang ke Madinah, cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Qala, Usamah kata, Nabi SAW pun berkata kepadaku, hai Usamah, engkau membunuhnya setelah dia mengucap la ilaha illallah. Saya menjawab. Qala, Usamah berkata, saya menjawab. Sebab apa dia jadi gini ni? Usamah berkata, saya menjawab, sebab perawi di bawah dia itulah cerita. Perawi di bawah dia, iaitu Abu Zabian tu. Usamah berkata, saya menjawab, wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Dia sebenarnya hanya mahu menyelamatkan diri dia. Qala, Nabi SAW kata lagi, adakah engkau membunuhnya setelah dia mengucap la ilaha illallah? Usamah berkata, ini sebab ni riwayat Abu Zabian. Usamah berkata, terus Nabi SAW mengulangi kata-kata itu kepadaku, sehingga aku berasa alangkah baiknya kalau aku belum lagi Islam sebelum hari itu. Belum lagi Islam sebelum hari itu. Mana duduk sebut tu, kira-kiranya siapa habis nafas dia sebut membunuh dia. Dia setelah dia kata la ilaha illallah, setelah dia kata la ilaha illallah, panjanglah dia sebut, sehingga Usamah berasa sedihlah, dan dia telah bersalah. Ini semua ni, hadis-hadis ini menunjukkan bahawa tak boleh membunuh orang, terutamanya orang Islam. Orang yang tidak Islam pun tak boleh nak bunuh, terpaksa. Nanti kita akan ada bab dia akan datang. Lebih-lebih lagi hak Islam. Walaupun hak Islam tu baru Islam, walaupun zahirnya nampak macam dia nak menyelamatkan diri dia saja, tak boleh bunuh.
dikira dia tu orang Islam dah. Apatah lagi kalau orang Islam tu daripada keturunan dia tu, daripada kecil lagi Islamnya. Tak ada jalan untuk kita nak kata dia tu tidak Islam. Lebih-lebih lagi setara hak baru lagu tu pun tak boleh. Apatah lagi orang yang sudah lama diketahui dia tu sebagai orang Islam, kita nak bunuh tak boleh dengan apa sebab sekalipun, kecuali illa bil haq tu lah. Illa bil haq yang semalam kita sudah baca dalam Quran itu, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haq. Illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Kebenaran itu agama juga yang membenarkan. Misalnya bunuh orang kena bunuh balik. Bunuh balik tu kita bunuh dia, tak apa. Hak jom bunuh tu tidak salah. Yang menjatuhkan hukuman bunuh tu pun tidak salah. Bahkan tidak menjatuhkan hukuman bunuh, tidak melaksanakan hukuman bunuh tu dosa. Melaksanakannya tidak berdosa. Sebab apa? Bil haq, termasuk dengan dalam hak tu, dalam makna bil haq, dengan kebenaran. Sebab apa yang Usamah ni dia berasa alangkah baiknya kalau dia belum Islam lagi sebelum hari itu. Apa yang dia berasa gitu? Ada beberapa makna, di antaranya disebutkan dalam hasyiah tu. Di antaranya dia berasa dosa besar adalah dia. Tak sedap hidup beragama ni dalam keadaan ada dosa besar. Kalau dia tidak Islam lagi, walaupun lewat lah katalah, Islam tu lewat, kelebihan Islam awal ni pun ada juga kelebihan dia. Tapi kalau Islam awal lepas tu penuh dengan dosa, tak ada juga kelebihan. Kalaulah hari ni baru Islam, aku tidak terlibat dalam pembunuhan tu, dan moga aku tidak Islam lagi. Ni jadi perang ni sebab kita nak berlawan, kita ni dia tu Islam, nak lawan dengan orang kafir. Kalau dia tidak Islam lagi, tak ada perang tu. Tak ada perang. Kira-kira ini andaian saja. Kira-kiranya kalau dia tidak pergi perang balik pihak orang kafir itu tak ada apa. Lepas pada hari itu baru dia Islam. Dan dia Islam dalam keadaan bersih, walaupun lewat. Maknanya jadi nak ayat sini dia betapa tak sukanya dia tu. Betapa tak senangnya hati dia tu apabila dia ni melakukan dosa. Berasa tak sih Islam ni dalam keadaan berdosa. Itu makna dia. Dalam hasyiah nombor 5 kalau kita tengok ni, hasil tamanni itu, inni tamannaitu anna islami alladhi kana qabla dhalika al-yawm kana bila dhanbin. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua yang disebut di sini. Yang ni dia ingin sekali, alangkah baiknya kalau aku tidak Islam lagi sebelum pada ni. Yang ni kalau dia Islam pun dia Islam tanpa dosa seperti hari ini. Begitu. Tapi yang pertama tadi lebih sedap lagi. Yang pertama nak ceritanya dia berasa tak ada kelebihan dahulu Islam, walaupun dulu menerima Islam itu ada kelebihan dia sendiri, dia berasa tak ada kelebihan itu pun. Tidak boleh nak menutup ni kekurangan ni, kesalahan ni, dosa yang dilakukannya. Sebab apa? Nampak berat sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dosa bunuh orang. Sehingga dia berasa kalau dia tidak Islam lagi, tak apa. Hak tadi, hak tu lebih sedap lagi dari segi makna dia. Kalau mengikut ayat kedua ni, bukan bermakna dia tidak dia nak kalau dia tidak Islam lagi sebelum pada tu. Mana dia naknya kalau sebelum pada tu dia tidak Islam lagi. Yakni dia kalau dia Islam pun dia tidak ada melakukan dosa seumpama ni. Gitu. Apa makna yang kedua? Agak pelik sikitlah. Pelik. Yakni kalau dia Islam sebelum pada tu tanpa dosa, hak tu hak dia nak.
Qurtubi pula kata dalam hasyiah ni, dia kata Usamah berasa kecil apa-apa amal soleh yang telah dilakukannya sebelum itu. Ini apabila dia dengar Nabi SAW kata lagu tadi, dia berasa kecil. Banyak dalam amal soleh yang dia buatnya, tapi nak banding dengan satu kesalahan ini, dia terasa kecil belakang. Pasal apa? Pasal teguran ataupun bantahan Nabi SAW yang begitu keras itu. Dan semua ini berlaku ala sabilil mubalaghah. Sebagai mubalaghah, nak ayatnya tak molek sangat, tak boleh bunuh orang ni yang sudah mengaku Islam. Bukan bermakna supaya zahir hak semalam kan. Yang ni, kalau engkau bunuh dia, dia akan duduk di tempatmu sebelum engkau membunuhnya, iaitu hadis Miqdad itu. Dan engkau akan berada di tempatnya sebelum dia mengucap. Bukan dengan arti jadi kafir sebelum pada tu. Bukan jadi kafir. Mana kalau zahirnya tengok semalam kan, kita sudah tengok dah. Kalau engkau bunuh juga, Nabi SAW kata kepada Miqdad, dia berada seperti berada di tempatmu sebelum engkau membunuhnya. Mana dia Islam dah. Moga dia mengucap dah, dia terima dah Islam, dan engkau pula di tempatnya sebelum dia mengucapkan kalimah itu. Sebelum dia mengucap kalimah tu, tempat dia tu tempat apa? Perang dengan orang Islam. Kafir lah. Zahirnya di sini zahirnya kalau kita perhati, dah Usamah bunuh orang tu. Kalau mengambil kira hak Miqdad semalam, kira-kiranya Usamah ni duduk tempat kawan tu lah. Pak kalau duduk tempat kawan tu, apa yang Nabi SAW tidak kata ke dia mungkin mengucap semula taubat, sudah terkeluar daripada Islam. Tak ada dalam mana-mana hadis pun. Ini menunjukkan hak semalam, hak kata gitu tu bukan mengikut zahir dia. Bukan mengikut zahir dia. Tetapi dengan takwilan. Yang dia berada di tempatmu, dia Islam. Dia Islam dah. Engkau berada di tempat dia tu, seseolahnya mu nak lawan dengan orang Islam pula lah. Orang kafir je hak lawan dengan orang Islam. Bukan makna mu jadi kafir. Mu duduk di tempat dia. Tempat dia tu lah mana? Dia lawan orang Islam kan? Sebelum pada dia mengucap tu, dia lawan orang Islam. Mu tu seseolahnya serupa dengan orang kafir lah. Bukan makna jadi kafir. Serupa dengan orang kafir yang berusaha sedaya upaya untuk membunuh orang Islam dalam perang. Jadi gitu. Setara tu. Dan di sini pun dengan makna mubalaghah. Dengan makna mubalaghah. Sebabnya Nabi SAW satu, tidak suruh Usamah dia mengucap semula. Tak ada. Yang keduanya, tidak pula Nabi SAW suruh Usamah ataupun bagi pihak Usamah, pihak kerajaan bagi duit kepada keluarga ni dia ni. Tak ada. Sebagai diat, pampasan, ganti rugi, tak ada. Sebab apa di sini masih ada syubhah, kekeliruan. Nak bunuh orang kerana sesuatu kekeliruan, terutama dalam perang yang macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Berat benar lah kalau tentera sikit-sikit kena bunuh, sikit-sikit kena bunuh. Apalagi kalau orang kafir tu dia tahu cara kita nak menyelamatkan diri kita, kita buat lagu ni dengan cara mengucap lagu ni. Dengan sebab itulah Nabi SAW tidak kenakan apa-apa diat kepada Usamah. Sebab tidak jelas, ada syubhah, ada kekeliruan di situ, bukan jelas. Hak tak boleh betulnya dalam keadaan jelas. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, nak Islam ni betul lah hak dalam istilah hak ulama sebut tu kena mengucap 2 kalimah syahadah, itu hak rasmi. Tapi kalau nak kira sah Islam, boleh kita anggap dia tu sebagai Islam, tidak semesti dia mengucap gitu. Dia kata aslam tu macam semalam, dia kata aslam tu lillah. Dia tidak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis Miqdad semalam. Hak ni pula dia kata la ilaha illallah, dia tidak kata asyhadu an la ilaha illallah. Mana ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tak ada. Dia kata sekat tu. Hak semalam lagi ringkas lagi, aslam tu lillah. Pun Nabi SAW sudah kata dia Islam. Sebab apa? Sebab orang kafir ni, kalau kita nak
baru nak terima daripada dia apabila dia sebut dengan tepat seperti mana yang dikehendaki oleh kita secara rasmi. Payahlah lagu tu. Mana dia duk cara tentang ngucap-ngucap sebelum pada dia ni berlaku gini. Cuma dia tahulah orang Islam ni terima Allah gitu ya. Islam orang panggil sekadar tu lah. Ngucap-ngucap mana dia tahu. Kalau kita nak suruh tubik daripada lidah dia tu ucap asyhadu an la ilaha illallah, sudah parah benar lah tu. Payah benar lah. Nak jumpa hak Islam kena bunuh semua lah dia. Dia menyatakan dia tu Islam gitu saja pun tak lidah. Gitu saja pun tak lidah. Dan berapa banyak hadis yang kita jumpa Nabi SAW tanya orang tu orang ni, kamu percaya kepada Allah? Kamu percaya ke aku ni Rasulullah? Dia kata percaya. Kamu percaya ke hari kemudian? Kamu sudah beriman. Gitu je. Tidak kata Nabi SAW ni duduk sela salat dengan orang tu asyhadu an la ilaha illallah. Itu cara ajar supaya orang ajar nikah lah ni. Sebenarnya tidak nanti lagu tu. Tidak nanti lagu tu. Dia ngaku, dia kata lagu tu, dia tak kata apa-apa, tak ngucap pun. Nabi SAW sudah kira dia tu sebagai mukmin dah. Cuma nak suruh lebih kemah, lebih rasmi, lebih puas hati dia kata. Terang, jelas. Sebut tu. Kalau kata tak sebut, dia sebut saya Islam dah gitu. Pah mati. Siapa dah? Islam dah. Tidak nanti dia mengucap. Berdasarkan hadis ni banyak sangat kita tengok lagu tu. Yang mana setengah-setengah orang keliru. Dia kata mesti kena kata lagu ni baru jadi Islam. Kalau tidak dak. Ada. Kalau kita tengok hadis banyak benar. Serupa dengan orang kita biasanya orang keliru apabila dia kata jumpa dengan satu orang dia nak kira salam, assalamualaikum. Saya kira salam ni kepada ayah misalnya. Dia sebut gitu dulu. Assalamualaikum. Kira salam. Assalamualaikum tu maksudnya dia nak kira assalamualaikum tu lah. Kepada ayah tu. Jadi si anak tu pun balik royak. Tak payah kata begitu. Dalam hadis-hadis ni berapa banyak kita jumpa, tak ada sahabat pun sebut lagu tu. Hak adanya kira salam saya ke dia. Gitu ya. Kira salam. Salam tu maksudnya assalamualaikum tu lah. Tak payah kata. Banyak ni dalam masyarakat ni adalah ramai juga orang dia kata kena lagu tu. Tak mesti. Supaya mengucap sana ni. Nabi SAW sudah kata tak boleh. Walaupun dia kata aslamtu lillah, dia tidak mengucap dengan lengkap seperti mana secara rasminya nak suruh puas hatinya kita ajar orang baru nak masuk Islam. Dan tidak semesti mengikut bahasa Arab. Tak mesti. Kalau tidak bahasa Arab pun dia tak boleh nak sebut bahasa Arab. Nak mana dah payah. Dia tak boleh nak sebut. Sebut dalam bahasa dia asalkan maksud tu faham. Maksud tu faham. Ini kesannya Usamah ni lepas pada ni dia tak perang sampai bila-bila. Kalau kait dengan orang Islam tak. Sebab tu dalam perang Jamal tak terlibat. Dalam perang Siffin tak terlibat. Tak terlibat dalam mana-mana perang. Sebab apa? Takut dia sama Islam dia tak boleh. Setara hak baru masuk, baru kata lagu tu ada kemungkinan dia nak menyelamatkan diri dia tu pun Nabi SAW sudah kata sampai gitu mau. Lagu mana lah orang duduk semayang daripada muda pakai tua. Kita nak pergi bunuh dia walaupun atas nama perang apa alasan pun. Sebab itu Usamah tak terlibat. Dia tak sih. Dia tak sih. Ramai di antara hak tidak terlibat ni termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas tak terlibat, tak sih. Seterusnya riwayat daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata saya ni salah seorang naqib. Naqib ni mana ketua lah. Yang telah berbay'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbay'ah dengan baginda bahawa kami tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh an-nafsal lati harramallah. Itu hendaknya sini dalam bab ni. Tidak akan membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Wala nantahibah, dan kami tidak meragut rampas harta orang.
wala na'siyah, dan kami tidak derhaka. Tidak derhaka. Kami tidak akan derhaka fi ma'ruf ataupun fil ma'ruf, dalam perkara ma'ruf, yakni terhadap pemerintah. Kami tidak akan derhaka terhadap pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Bil jannah in fa'alna dhalik, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengan kami bahawa kami akan mendapat syurga sekiranya kami menjaga semua yang tersebut tadi. Bil jannah tu maksudnya gitu. Ataupun fal jannah, dalam nuskha yang lain seperti dalam Asyiah ni dia tulis tengah tu, tengah tu. Fal jannah, kalau kami jaga semua tu fal jannah. Itu yang kedua. Yang ketiganya wala naqdiyah. Itu ada dalam setengah-setengah nuskha Bukhari ni, iaitu nuskha siapa? Mana? Tu nombor 6, Hasyiah nombor 6, wala na'siyah fil ma'ruf, dengan ain. Ini disebutkan oleh Ibnu Tin. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Qarqul. Begitu juga dalam riwayat Abi Dzar, Ibnu Sakan, Asili dan lain-lain. Tapi dalam Qabisi wala naqdiyah gitu, bukan la na'siyah. Kalau kita baca la naqdiyah, ay la nahkuma bil jannati min qibalina, mana kami tidak putuskan untuk seseorang itu mendapat syurga daripada pihak kami sendiri. Itu di antara hak kami berjanji dengan Rasulullah. Kami tak akan kata orang ni ahli syurga, orang dengan pasti dia ni ahli syurga, mati ni masuk syurga dengan pasti. Lagu tu tak boleh. Itu dia berjanji dah. Kalau kita pakai la naqdiyah, yang ni mengikut nuskhah Qabisi ke apa ni. Tapi Qadhi Iyad kata yang betulnya ialah hak dengan ain itu, la na'siyah. Ini sesuai dengan ayat wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak menderhakaimu dalam perkara yang ma'ruf. Habis kata tidak menderhakaimu dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara yang mungkar, adakah pula Nabi SAW ni nak suruh buat benda mungkar? Nak ceritanya kalau andaikan. Sebab itu disebutkan berkenaan dengan Nabi itu wala ya'sinaka fi ma'rufin, mereka tidak derhaka kepadamu dalam perkara ma'ruf. Yani kalau Nabi pun kalau dia bawa hak mungkar, kata-katakanlah tidak salah kalau derhakai dia, apatah lagi orang lain, padahal dia maksum. Dia sebutkan Nabi itu dalam perkara ma'ruf, orang lain lebih-lebih lagi. Jelas hak ni hak benda ma'ruf kita boleh tunggu, sekat ni boleh tunggu, hak ni tak boleh tunggu, tak boleh tunggu. Kalau andaikan Nabi yang suruh benda mungkar, itu pun tak boleh, apatah lagi orang lain. Hak bolehnya ma'ruf saja, ikut pemimpin ini. Ikut pemimpin ini perkara ma'ruf saja, adapun perkara mungkar tak boleh. Lepas tu dia kata qauluhu bil jannah, qauluhu bil jannah, mana wala na'siyah bil jannah, tiba-tiba mari bil jannah begitu. Zahirnya nampak tergantung ayat itu dengan syurga. Apa makna dengan syurga? Di sini dia kata mana ni? Bil jannah yata'allaqu biqaulihi bay'nahu, yani kami, dia bertakluk ni sebab bil jannah ni kalau kita dari segi nahwunya orang panggil haraf jar asli. Haraf jar asli ni ada tempat ta'alluq dia, muta'allaq dia ada. Mana tempat ta'alluq dia nya? Iaitu bay'na, kami berbai'ah dengan Nabi SAW. Di pihak kami nak jaga benda ni. Di pihak Nabi SAW bagi ke dia jaminan syurga. Itu bay'na. Kami berjanji
Di pihak kami untuk jaga benda-benda tadi. Di pihak Nabi SAW, dia berjanji kami dapat syurga. Itu maknanya bil jannah ni bertakluk dengan bay'nahu. Tapi kalau mengikut riwayat Qabisi tadi, bil jannah ni dia bertakluk dengan naqdi. Yani kami berjanji dengan Nabi SAW untuk tidak memutuskan seseorang sebagai ahli syurga dengan syurga. Seseorang mendapat syurga. Seseorang dengan syurga. Kami tidak putuskan seseorang itu dengan syurga. Tidak lagu tu. Yang ni tempat ta'alluq dianya naqdi tu. Gitu. Baik. Kalau kami melakukan min dzalika syai'an, mana-mana satu daripada yang tersebut itu, tidak semestinya semua sekali. Hak janji saat ni. Tidak semestinya melakukan semua sekali. Mana-mana satu saja. Kana qada'u dzalika ila Allah. Hukumnya ataupun keputusannya terserah kepada Allah. Yani sama ada Allah akan menyiksanya atau akan mengampunkannya. Ini hadis ini menjadi dalil kepada orang-orang ahli sunnah yang mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar itu tidak pasti masuk neraka. Tak pasti. Apatah lagi nak kata kekal dia dalam neraka tu, lagilah tak boleh nak kata dengan pasti. Masuk neraka tu pun tidak pasti. Ini dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terpulang kepada Allah. Lepas tu yang dia mau tu kata terang ni dalam setengah-setengah hadis ni dia sebut apa ni? Kalau bunuh orang macam keluar daripada Islam dah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Semalam pada dah, malam ni pada juga. Malam ni lebih kurang itulah ada. Malam ni tak ada, semalam ada. La tarji'u ba'di kuffar. Jadi zahirnya menunjukkan kalau bunuh sama-sama Islam ni jadi kafir lah zahir. Tak boleh pakai hal tu. Sebab kalau kafir tidak diterima taubat dia. Tidak diterima taubat dia. Selagi dia tidak meninggalkan kekufuran dia tu syirik tu. Sedangkan hak dalam Quran sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak Allah SWT tak ampunnya syirik. Hak lain selain pada tu, bawah pada tu dia boleh ampun belaka. Itu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuklah bunuh orang ke apa pun. Sebab itu hak bawah duna dzalika liman yasha. Duna dzalika bawah daripada hak syirik. Hak syirik tu pun kalau nak kira dia terima juga. Mana kalau tinggal hak tu, tinggal syirik. Tinggal syirik. Tapi dalam keadaan syirik tu nak buat sesuatu amalan yang kira-kiranya Tuhan redha, tak jadi. Tuhan tak terima. Dan tidak ampun dosa syirik. Tapi kalau dia tinggalkan syirik tu, tak apa pula. Kalau tak tinggal, tak boleh. Hak lain tak apa. Tak apa tu dengan arti tidak kata jadi kafir. Tuhan tidak maaf. Tidak ada kemungkinan langsung Tuhan nak maaf. Sebab apa dia kata situ? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kepada sesiapa yang dia nak. Kita tak tahulah siapa-siapa. Kita tak tahu. Boleh jadi orang ni bunuh orang, Tuhan tidak maaf dia. Orang ni bunuh orang, Tuhan maaf. Boleh jadi orang ni berzina, Tuhan tidak maaf dia. Orang ni berzina, Tuhan maaf. Boleh jadi. Sebab dia taubat sungguh. Kira-kiranya. Walaupun dari segi zahir hadis ni mana cara nak menunjukkan taubat sungguh ni apabila dia terima hukum tu. Tapi katakanlah dia tak sanggup nak terima hukuman tu, berat sangatlah. Duk jerit seorang. Nak rejat, tak sanggup. Tak payah kau orang duk senyap-senyap duk jerit. Taubat sungguh. Berubah terus hidup. Tak tahu kalau Allah SWT nak ampun dia. Orang lagu sana bahkan nak tutup
Saya rasa orang tak tahu pun dia ni pernah berzina. Boleh jadi. Berapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan begitu. Yang ni besok dia duduk takut lah. Orang pecah rahsia, lama ni orang tak tahu. Pecah rahsia lah sekali ni. Pada masa habis orang tahu lah. Tahu-tahu tak tubik cerita tu. Sebab apa? Sebab dia sudah bertaubat sungguh-sungguh. Sebab itu pentingnya taubat tu. Satu bab khusus taubat tu. Tu terpulang lah kepada masing-masing. Tapi ialah kalau kita pun kita tengok Allah SWT pun nak tengok lagu tu juga. Kalau kita pun nak tengok orang ni nyesal sengoti ke tidak, kita boleh tahu nyesal sengoti ke tidak. Orang yang nyesal sengoti berubah sungguh hidup dia. Tak ada dah lagu tu. Rupa dulu tak ada langsung. Itu makna menyesal sungguh. Mudah-mudahan orang yang seperti itu diampunkan oleh Allah SWT dan ditutup. Apabila semula dia tutup, yang dalam hadis sebutkan, man satara musliman satarallahu lahu, satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang muslim, Allah akan tutup keaiban dia besok. Tutup. Tak tahu lah, orang tak tahu. Akan banyak hadis-hadis seumpama itu. Akhir jadinya tak sebui berlaku dah semula perzinaan ni. Memang tak suka sungguh. Cuba ikhtiar cari jalan macam mana, bukan duduk sorang dak nak baiki masyarakat ni. Sedih tengok masyarakat ni kalau sekiranya masyarakat ni ada berlaku berzina. Tu buktikan hak tu. Buktikan hak tu. Mudah-mudahan orang lagu ni Allah SWT akan terima taubat dia. Walaupun dia tidak menjalani hukuman dalam dunia. Dah hukuman tu pun kalau ada pun, kalau hukum Islam jalan. Kalau hukum Islam tak jalan, tak ada, tertudah tak boleh nak pergi hola diri kita, tawar diri kita biar orang laksanakan hukum Islam lagu mana. Siapa dia nak dengar kat kita? Tak jadi apa. Tentu dah lepas saja. Kalau kita pergi mahkamah pokoknya laksanakan hukum saya sekarang ni, siapa dia nak jalan mahkamah syariah pun tak boleh. Tak buat juga. Usaha ke mahkamah biasa ni mana ada. Bahkan takut belaka pula tu. Takut belaka lah mana di agama tu, tutup hakim pun kenali. Dia minta dengan kita barang yang kita tak ada. Tak boleh nak buat. Dia akan jadi lagu tu. Buat gelisah dia. Memang tak boleh. Lepas tu tak boleh tu berapa? Dia tak buat. Tu silap. Hak tidak buat dosa. Dan dosa ni kena kepada pemerintah. Pemerintah pun dia berkait dengan kita juga. Kalau kita tak ada usaha ke arah tu, dosa. Seperti mana tidak ada seseorang tu mati dalam keadaan tak ada niat. Tak ada niat jihad. Tu pun berat juga. Tak boleh juga. Dia kena ada niat. Suka kepada orang yang berjihad, suka. Tidak kita ejek pula dia. Kita suka. Kalau kita nak lagu, dia kena ada lagu tu, jiwa. Supaya juga kita suka kalau hukum Islam ni dilaksanakan. Sekurang-kurangnya duduk situ. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, man hamala alaina silah, sesiapa yang menghunus pedang kepada kita, falaisa minna, bukan dia dari kalangan kita. Bukan dia dari kalangan kita yang menghunus pedang. Rawahu Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasani dia riwayat daripada Abdullah. Abdullah di sini Abdullah bin Umar. Adalah nuskha yang lain nun dia tulis tepi itu zal. Yang ini dalam nuskha Abu Dzar Abdullah bin Umar. Kalau tak ada bin Umar tu pun kita tengok anak murid dia Nafi'. Nafi' anak murid Ibnu Umar. Itu anak murid khusus. Kalau Abu Wa'il dia itu anak murid Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Seterusnya riwayat daripada Hasan Basri daripada Ahnaf bin Qais
Dia kata, aku pergi nak tolong dia ni. Maksud dia ni tu ialah Sayyidina Ali. Tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertemu dengan aku. Dia kata, mu nak pergi mana? Aku kata nak pergi tolong dia ni lah. Dia kata balik. Sebab apa? Aku ada dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima," ataupun dalam satu nuskah bisayfihima. Ni. Hak luar ni bisayfayhima. Fal qatil wal maqtul fin nar. Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedangnya, dengan pedang masing-masing lah kita kata, fal qatilu wal maqtulu fin nar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Di dalam neraka. Qultu, saya kata, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, tak apalah, mana kami boleh faham, tak apalah munasabah lah. Bagaimana dengan yang kena bunuh? Nabi SAW kata, dia pun bergama juga, nak bunuh saing dia tu. Innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dia pun begitu beria-ia untuk membunuh sahabatnya. Kalau kita bahasa Kelantan kita sedaknya, dia pun bergama juga. Dia pun bergama juga nak bunuh saing dia tu. Cuma tak ada ke dia, dah ke saing dia. Ini dua hadis ni lebih kurang. Kalau tadi, sesiapa yang membawa pedang kepada kita, bukan membawa pedang di sini maksudnya, yang menghunus pedang dengan maksud nak bunuh, dengan maksud nak ancam, dengan maksud apa-apalah, nak perang, tak boleh. Falaisa minna, bukan dari kalangan kami. Lepas tu bagaimana sahabat-sahabat tu perang tu, bunuh sama Islam lah. Munasabah juga. Kalau pokok-pokok Khawarij kata kita terpakar dah pokok ni, nak pakar lagu mana? Dan muka Nabi SAW katakan, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kembali menjadi kafir, di mana sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Betul-betul lagu tu ni, kata dia. Lepas tu dia kata, ni hadis ni jelas ni menunjukkan hak bunuh, hak kena bunuh, hak kena bunuh dua-dua dalam neraka. Apa? Boleh nak pakar? Sebab tu dia tak sepakar tu, sahabat-sahabat tu, hak mana-mana terlibat dengan perang. Hak dulu tak apa kita pakai, kata dia. Hak ni tak sih. Lain tu. Satunya dia menganggap orang yang terlibat dalam perang ataupun dosa besar jadi kafir. Itu tak kena. Termasuklah kalau perang sama Islam ni, dah masuk neraka ni, kafir selalu. Tidak semesti kalau masuk neraka tu kafir selalu. Islam boleh jadi masuk neraka. La tarji'u ba'di kuffaran, itu banyak makna dia. Tidak jelas tu. Dan begitu juga hadis Miqdad semalam, tidak jelas juga menunjukkan orang yang bunuh orang Islam tu dia jadi kafir. Sepahak semalam tu tidak jelas juga. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Yani kalau dua golongan orang-orang mukmin perang, kamu damaikan mereka. Dua golongan orang mukmin perang, dia sebut mukmin lagi perang tu, tidak kata kafir dah. Dia sebut sebagai mukmin lagi. Yang dimaksudkan di sini, hak kata falaisa minna gapo ni, hak jelas masuk dalam neraka ke mana-mana. Kalau perang tanpa ada alasan, tanpa takwilan. Itu maksud mengikut ahli sunnah wal jamaahnya, tanpa ada takwilan. Kalau dengan takwilan, seperti mana bunuh orang kerana dia bunuh orang lain, itu dengan takwilan. Dengan ada alasan lah kita kata. Serupa juga kalau pihak ni mendakwa, hak ni memberontak, hak ni jadi buruk, jadi penderhaka, maka jadi perang. Ini dia ada alasan juga cara dia. Sebab Nabi SAW banyak dalam banyak hadis, dia ada sebut mana kalau dua pihak ni berebut jawatan ke apa, nak jadi khalifah ke mana-mana satu, misalnya katakan Nabi SAW suruh bunuh, artinya ada tu kebenaran daripada Nabi SAW untuk membunuh. Ada kebenaran untuk membunuh. Dia suruh tu, suruh siapa? Suruh orang Islam. Kalau jadi kafir, dia suruh ke dia? Gitu. Mana dengan ada alasan. Cuma
dalam keadaan saat ni ramailah sahabat-sahabat tak terlibat seperti yang kita kata tadi, macam Usamah ke apa tak terlibat. Memang ramai. Termasuklah juga Abu Bakrah ni. Tak gini. Ahnaf bin Qais pun tak gini. Bila Abu Bakrah kata lagu tu, tak pergi perang. Walaupun duduk balik Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pemerintah, khalifah lah kira-kira, tapi nak perang sama Islam tak jelas. Tetapi kepada yang jelas, dia ada alasan gitu mengikut ijtihad dia, boleh lah. Tidak kata jadi kafir tu jauh lah. Nak kata masuk neraka tu tak boleh kata. Hak dalam hadis ni maksud yang membunuh dia kena bunuh tu masuk neraka tu, cerita bunuh lain ni, kisah lain, bukan kerana ada alasan. Kisah betina kau kita kata kisah harta kau ni bala tekan tetok sampai mati, hak lagu tu. Kisah tanah kau ni hipik tanah dia waktu sampai bala-bala tetok mati, hak lagu tu. Sebab apa? Tidak ada kebenar dalam Islam kerana benda tu boleh kita bunuh orang. Tak ada. Tetapi kalau kerana buah memberontak terhadap kerajaan, ada. Itu termasuk dalam bil haq. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haq. Termasuk dalam bil haq. Cumanya boleh jadi dia silap. Boleh jadi hak ni silap, tak tahu hak tu. Dengan sebab itulah ulama-ulama ahli sunnah mengatakan dalam keadaan ni, kalau masing-masing ni ada hujah dia, ada alasan dia, kedua-duanya masuk syurga, bukan masuk neraka. Kedua-duanya masuk syurga, bukan masuk neraka. Kedua-dua pihak. Hak kata masuk neraka kedua ni lagu sat ni, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syarak. Baik, kalau kita kata Sayyidina Ali dia perang atas dasar hak ni tak sepatuh kepada dia, sebab tu dia nak perang, dia tak saya dengar buah dia. Aku dah tunduk kepada dia belakang dulu. Dia nak gitu. Hak cerita orang kata macam Muawiyah ni, dia dakwa dia jadi khalifah, itu tak betul. Itu tak betul. Ya Muawiyah gapo, dia tak saya letak jawatan. Sayyidina Ali suruh dia letak jawatan sebagai gubernur. Sayyidina Muawiyah tak saya letak jawatan. Sebab apa? Sahabat-sahabat lah ramai lagi kata jangan letak. Gitu. Tak ada salah ke apa? Dia apa didakwa dia jadi khalifah ke? Tidak. Gubernur, memang dia gubernur dah. Tak payah dakwa tu. Memang dia gubernur dah. Lepas tu bapa yang perang juga. Dah dia perang kita. Kita tak ada minta ke apa? Minta dia hukum orang-orang yang bunuh Sayyidina Osman itu. Sebab apa? Kita taat kepada pemimpin hak dulu. Takkan pemimpin hak dulu mati gitu saja. Siapa nak bela dia? Lepas gitu saja. Itu yang benarnya. Tak sih. Kalau selagi tak bunuh hak tu, kita tak akan bai'ah. Muawiyah kata, kalau dia bunuh dia tu, saya mula-mula bai'ah. Sayyidina Ali pula tak sih bunuh. Tak sih lagi. Itulah benar. Lepas tu kalau hak ni pula kata, bukan semua bai'ah. Siapa yang bai'ah kepada dia? Ahlul halli wal aqdi semua sekali pada masa tu kah? Tak. Ahlul halli wal aqdi siapa dia? Sahabat-sahabat ni lah. Tidak. Sebab itu kalau kita tidak taat kepada dia pun tak apa. Hak tak bolehnya kalau kita sudah bai'ah kepada dia, lepas tu kita deraka kepada dia. Ni kita tak bai'ah lagi. Kita nak terikat hak dulu. Siapa dia nak bela hak dulu? Mati tu, gitu semua tu. Tu benarnya. Siapa jadi perang? Sayyidina Ali lah. Heret bala tentera pergi perang je. Seperti mana dalam Bukhari dan dalam kitab-kitab lain jelas menunjukkan begitu. Ini cerita lain. Sebab masing-masing ada alasan. Alasan itu mengikut syarak, tak apa. Maka tak termasuk dalam hal ni. Hak termasuk dalam hal ni cerita lagu tadi lah. Bab qawlihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Sekadar. Wallahu a'lam.